Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Selasa 9 Jun 2020, bab 5 rangkaian dalam teori graf. Okey, hari ini kita masuk rangkaian bagi graf berbilang tepi dan gelung. Okey, objektif pembelajaran hari ini kita nak memahami rangkaian sebagai graf dan kriteria kejayaan kita hari ini kita nak menyenaraikan bucu dan tepi bagi graf berbilang tepi dan gelung. Yang keduanya menyatakan bilangan bucu, tepi, bilangan darjah bagi graf berbilang tepi dan gelung, dan seterusnya melukis graf berbilang tepi dan gelung. Jadi kita buat sedikit imbasan konsep yang telah kita pelajari pada hari Ahad lepas. Okey. Kita dah belajar tentang bintik dalam graf. Bintik dalam graf kita kenali sebagai bucu. Garisan yang menyambungkan dua bucu ini kita kenali sebagai tepi. Okey, ingat bintik pada graf bucu, garisan yang menyambungkan dua bintik atau bucu tersebut dikenali sebagai tepi. Dan biasanya G mewakili graf, B mewakili vertices ataupun dalam BM-nya ialah bucu atau bintik, E ialah H, garisan ataupun lengkung, D darjah, yang ni adalah jumlah. Okay. Jadi sedikit imbasan kembali. Okay, apa yang kita maksudkan dengan rangkaian? Rangkaian ialah sebahagian daripada graf. Rangkaian sebahagian daripada graf. Okay, dengan keadaan bucu dan tepi mempunyai sifat yang tersendiri. Okay, struktur data rangkaian. Struktur data bagi suatu rangkaian mempunyai hubungan banyak kepada banyak. Okay. Contoh rangkaian yang ada dalam kehidupan harian kita ialah rangkaian pengangkutan darat. Contohnya, bucu mewakili kawasan, pekan, bandar atau bangunan. Dan tepi-tepi ini, cara kita menghubungkannya dengan menggunakan jalan raya, lebuh raya, landasan kereta api. Okay, jadi rangkaian wujud dalam kehidupan harian kita. Bahagian ini juga merupakan imbasan konsep yang telah kita pelajari. Okay, dalam satu graf kita tandakan G bersamaan dengan V, E. V ini tadi kita dah imbas kembali. V merujuk kepada bucu, datang dulu bucu diikuti dengan tepi. Okay, kalau dia mewakili graf. Tetapi V ini ialah set bintik. V juga boleh ditulis dalam bentuk set dia kata set bintik. Jadi apakah bintik-bintik yang ada di dalam graf tersebut? Jadi kalau ada V1, V2, V3 kita senaraikan, ataupun biasanya A, B, C dan seterusnya. Okey, adapun bintik 1, bintik 2, bintik 3 dan seterusnya. Dan kita tutup dengan tata tanda set sebab dia adalah set bintik. Okey. Jadi E ini pula adalah set tepi. Nampak set tepi, sebab itu kita tandakan dengan tata tanda set. Okey, garisan boleh ditandakan dengan, katakan saya ada satu garisan Okey, garisan boleh ditandakan dengan E1. Kalau dia terus tanda dengan E1, kita boleh keluarkan terus E1. Tetapi katakan dia tak ada E1. Dia tak ada E1. Okey, katakan dia tak ada E1 tapi dia ada bintik ataupun bucu A1. Ini bucu B1. Jadi garisan ini diwakili dengan penulisan A1, B1. Maksudnya A1 ke B1, A2 ke B2 dan seterusnya. Ini adalah pasangan bucu. Pasangan bucu ini mewakili tepi. Okey. D ataupun darjah pula ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu boleh ditulis dalam bentuk formula jumlah darjah bagi bilangan tepi. Jumlah darjah tepi ialah 2E. 2E maksudnya kalau dia ada katakan kalau dia ada 7 garisan
NE sama dengan 7 garisan. So, jumlah darjah bagi bilangan tepi akan sama dengan 2 darab 7. Sama dengan 14. Jumlah darjah bilangan tepi akan sama dengan 14. Itu maksudnya. Baiklah, kita masuk pada bahagian yang perlu kita belajar hari ini, iaitu graf berbilang tepi dan gelong. Ini ialah satu graf yang mempunyai berbilang tepi dan juga gelong. Kita tengok berbilang tepi, apa maksud dia? Berbilang tepi maksudnya dia melibatkan dua bucu. Katakan bucu P dan juga bucu T. Okey, perkaitan antara dua bucu ini dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Kita tengok tepi yang pertama PT ini satu tepi. Okey, tepi yang kedua ini tepi yang kedua. Jadi dia dah lebih daripada satu tepi. Jadi kita kategorikan dia sebagai berbilang tepi. Berbilang tepi. Sebab antara P dengan T dia boleh dikaitkan lebih daripada satu tepi. Sebab itu dipanggil berbilang tepi. Okay. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Bilangan darjah akan jadi 2 kali bilangan tepi. Okay. Maksudnya kalau kat sini ada 2 tepi, bilangan darjahnya akan sama dengan 2 darab 2 sama dengan 4 tepi. Okey, sini akan jadi 4 tepi untuk bahagian P dengan T. Okey, jumlah darjah bilangan tepinya akan jadi 4 untuk bahagian P dengan T lah. Okey. Sekarang kita lihat apa maksud gelong? Apa maksud gelong pula? Okey, gelong melibatkan satu bucu. Okey, tadi tepi melibatkan 2 bucu. Tetapi gelong ialah satu bucu. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Ini gelong berlaku di R. Okey, maksudnya tepi dia berbentuk lengkung atau bulatan. Lengkung atau bulatan. Okey, yang berbalik kepada bucu asal. Maksudnya dia keluar daripada R dan dia balik kepada bucu asalnya. So, ini akan membentuk gelong. Okey, jadi berapa bilangan darjah bagi setiap gelong? Bilangan darjah bagi setiap gelong ialah 2. Kenapa 2? Okey, kita tengok yang warna biru ni, dia keluar daripada R, okey, ikut arah jam dan balik kepada R. Ada lagi satu tepi, dia keluar daripada R di sebelah lawan arah jam dan dia balik kepada R juga. Jadi ini dikenali sebagai 2 bilangan darjahnya adalah 2. Okey, bilangan darjahnya adalah 2. Okey, itu maksudnya 2 bilangan darjah bagi satu gelong. Jadi berdasarkan konsep yang telah kita pelajari hari ini, mari kita lihat contoh bagaimana kita nak mengaplikasikan konsep tersebut dalam menjawab soalan. Okey, kita tengok raja yang pertama, menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Nyatakan V. B tadi ialah bintik ataupun bucu. Jadi bucu dalam graf ini ada P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, S, T, U. Jadi kita senaraikan dalam bentuk set. Bila senaraikan dalam bentuk set, dia ada tata tanda set. Jadi soalan tanya seterusnya. N. N menunjukkan bilangan. N ialah bilangan bucu. Bilangan bucu kita kena kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita senaraikan 6. Okay. Tengok soalan bahagian B pula. Bahagian B dia kata E.
E ialah tepi. E ialah tepi. Okey. Bahagian tepi kita ada tepi yang P ke Q. Ini ialah tepi P ke Q. PQ. Okey. Set PQ. Ini ialah P ke U. P ke U. Ini ialah P ke U juga boleh lalu begini. P ke U. Ini ialah Q ke R. Q ke R. Ini Q ke U. Kita tengok semuanya disenaraikan. R ke S. R ke S. Lepas tu R ke T. R ke T. Okay. S ke S. S ke S maksudnya gelung ni dia keluar daripada S balik kepada S. S ke T dan juga T ke U. Jadi semua tepi perlu disenaraikan. Katakan T ke U ni, saya senaraikan U T. Boleh tak? Jawapannya boleh, masih diterima. Masih diterima. Sebab graf ini tidak ada arah. Graf ini tidak ada arah. Bila dia tidak ada arah, sama ada kita tulis UT ataupun T ke U, dia masih boleh diterima. Kalau graf ni ada arah, katakan dia ada arah macam ni. Jadi, arah dia, bila graf ada arah, kita kena tulis sebagai T ke U. Kalau sebab dia daripada T ke U, arah dia menunjukkan ke U, T ke U. Jadi dia mesti ditulis sebagai T U. Kalau kita tulis sebagai U ke T, dalam kes ini adalah salah. Okey? Tetapi soalan ini tidak melibatkan arah. Tidak melibatkan arah, tidak ada anak panah. Jadi, saya menulis U ke T dengan T ke U masih diterima sebagai betul. Okey? Jadi, itu bezanya berarah dengan tidak berarah. Okey, jadi berapakah bilangan tepi? So, saya kena kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tepi. Okey, sama dengan yang telah kita pelajari pada hari Ahad. Okey, itu graf mudah, tetapi hari ini ada gelung dengan berbilang tepi. Baiklah, kita tengok soalan C. Soalan C bertanya tentang bilangan darjah. Okey, bilangan darjah kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. Okey, Okey, bagi bilangan darjah, bagi bilangan darjah kita boleh buat secara ini V, sorry. Bilangan V, dV. Okey. Jadi bagi bilangan darjah, kita boleh kira secara manual ataupun kita gunakan formula 2E. 2 darab bilangan tepi. Kita dah cari bilangan tepi yang kita dapat ialah 10. So 2 darab 10 ialah 20. Kita boleh guna cara begini. Ataupun apa maksud bilangan darjah? Bilangan darjah sebenarnya kalau kita buat secara manual, kita tengok bagi bucu P. Bagi bucu P. Apa maksud bilangan darjah bagi bucu? Ini ialah bucu, V ialah bucu. Bilangan darjah bagi bucu. Bilangan darjah bagi bucu, P. Katakan P. P yang keluar daripada P, 1, 2, 3. Ada 3 tepi yang berpunca daripada P. So 3 lah. Okey. Kita simak pula bagi Q. Q ada di sini. So Q yang bahagian tepi, bilangan tepinya yang daripada Q, bucu Q 1, 2, 3. Ini datangnya 3. Okey. Jadi kita tengok bucu R. Bucu R 1, 2, 3. Okey. Kita semak bucu S. Bucu S ada di sini. 1, 2,
3 ke sini. Lepas tu ada satu lagi, dia kena balik arah lawan arah jam 4. Okey, setiap gelung ada 2 darjah bilangan tepinya. Okey, so S ada 4. Kita semak pula T. T ada di sini 1, 2, 3. So T3 kita semak untuk U. U yang keluar 1, 2, 3, 4. So kita jumlahkan ini, jumlahnya akan sama dengan 20. Sebab itu bila kita buat dengan cara yang lebih mudah, gunakan formula E2 darab dengan bilangan tepi. Okey, jadi kita masih dapat 20. Guna formula ataupun kira secara manual. Baiklah, sekarang kita lihat contoh nombor 2. Contoh nombor 2, kita perlu melukis. Kita perlu melukis satu graf berbilang tepi yang mempunyai gelung seperti maklumat yang diberikan. Dia akan beri kita maklumat dan kita perlu melukis graf. Katakan dia beri kita V. V, P, Q, R, S. So saya tahu mesti ada 1, 2, 3, 4. 4 bintik ataupun 4 bucu. Okey, 4 bucu. Okey, cuba kita tengok. Kalau saya jumpa PP. Saya tahu mula-mula jangan tengok jawapan ni secara terus dulu. Jangan tengok secara terus dulu. Nanti keliru. Okey, sebenarnya cara nak buat, kita buat step by step. PP, bila saya jumpa PP, bermaksud ini ialah P. Buat satu bintik dulu, ini ialah P. Bila PP, maksudnya dia adalah gelung yang ada di P. Gelung sebab dia berbalik kepada P. Okey, seterusnya saya nampak, ini saya dah buat PP saya dah siap. Okey, sebab dia balik kepada P. Lepas tu saya nampak P ke Q. P ke Q, P ke S. So ada 2 tepi. P ke Q, P ke S. Okey. Tolong gunakan pembaris. Untuk melukis ni, tolong gunakan pembaris. Okey, jangan guna macam saya. Guna pembaris. Saya tak ada pembaris tapi nak guna boleh lah. Saya padam balik, guna pembaris. Okey, gelung ni lukis dengan kalau boleh guna jangka lukis lah. Okey, kalau tak mesti gelung yang sempurna macam yang ni. Okey, ataupun guna duit shilling ke dan sebagainya. Benda bulat pun boleh. So saya dah buat P ke Q, P ke S. Labelkan bintik ni mesti kelihatan. Bintik ni mesti kelihatan dengan jelas. Bintik ni perlu dilihat dengan jelas. Seterusnya saya tengok daripada Q dia ada Q ke S, Q ke S. Apa maksud Q ke S, Q ke S? Q ke S, Q ke S bermaksud dia berbilang tepi. Berbilang tepi, maksudnya dia akan buat Q ke S sekali, Q ke S 2 kali. Okay, sebab dia ada 2 kali Q ke S. So dia ada 2 tepi. 2 tepi Q ke S, Q ke S. Seterusnya yang tu saya dah buat Q ke R. Q ke R. So saya buat satu R kat sini. R. Ambil pembaris Q ke R. Sambungkan. Okay, Q ke R dah habis. So saya nak tengok S ke R. S ke R. S dah ada, R dah ada. So saya ambil pembaris. Sambungkan S ke R. Okay, seterusnya saya nampak R ke R. R ke R bermaksud dia adalah berbentuk gelung. Gelung. Sebab dia balik kepada bucu yang asal. Bila dia balik pada bucu yang asal, maksudnya dia adalah gelung. Macam ni.
So, maka lengkaplah graf saya. Maka lengkaplah graf saya. Nampak tak saya buat satu per satu? Bila tengok contoh, dia memang bagi sekaligus. Tetapi bila buat, kita kena buat step by step. Jangan panik. Bila nampak bucu dengan tepi, jangan panik. Kalau kita buat silap sekali, tak ada masalah. Okey, padam. Bila melukis, gunakan pensel. Okay, jadi kita boleh padam bila-bila perlu. Okey, saya nak tanya. Kalau saya tak buat P kat situ, saya nak buat P kat sini. Boleh tak? Jawapannya boleh. Tak kisah buat P kat mana, asalkan hubungan P dengan Q tu, hubungan P dengan R tu adalah seperti yang diberi dalam soalan. Tak ada masalah. P pergi kepada P. So, bila saya lukis macam ni, P pergi kepada P. Okey, Q dengan, ini Q, P dengan Q, P dengan S. Yang ni P dengan Q, Q dengan S. Okey. So, bila saya buat macam ni, saya nampak Q ke S, Q ke S. So, Q ke S, Q ke S. Buatlah macam ni. So, R akan berada di sini. Tak ada masalah. Bentuk graf yang macam mana pun tak ada masalah. Asalkan dia mewakili hubungan yang diberikan. Dia dapat mewakili hubungan yang diberikan dalam soalan. Kita tengok contoh yang seterusnya. Lukis satu graf berbilang tepi. Dia akan sebut berbilang tepi. Berbilang tepi dan mempunyai gelong mengikut maklumat yang diberikan. Okey, V menunjukkan bucu. So, bucu saya ada 7 bucu. Kita mesti ingat ada 7 bucu. Okey, jangan tengok jawapan dulu. Kita kena buat step by step, langkah demi langkah untuk menjawab soalan ni. Dia tak boleh dibuat terus. Okey? Okey, saya akan tengok bucu semua nanti saya kena ada dalam graf ini. Saya kena pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bucu mesti ada dalam graf jawapan terakhir yang saya perolehi. Okey, saya tengok 1, 6, 1, 6. So, saya lukis. 1, sini, 6, sini. Okey, 1, 6, 1, 6 bermaksud 1 pergi kepada 6, 1 pergi kepada 6. Dia ada 2 tepi. 1, 6, 1, 6 maksudnya tepi yang pertama 1 pergi 6, 1 pergi kepada 6. Ada 2 tepi. Seterusnya, saya tengok 27, 27. Okey, saya tengok 27, 27. Okey, so saya letak. Katakan saya letak, sebab 2 dengan 7 ni tak ada berkaitan dengan 1 dan 6 dulu tau. So, saya letak di tepi. 2 dengan 7. 2 pergi kepada 7, 2 pergi kepada 7. Okey, habis. Okey, lepas tu saya tengok. 5, 7, 5, 7. Maksudnya, kalau ini dah 7, saya letaklah dekat sini 5. Sebab saya nak hubungkan dengan 7. Okey, 5, 7, 5, 7. Okey, next, saya nampak 3, 4, 3, 4. Okey, katakan saya buat 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. 3 dengan 4. 3, 4, 3 ke 4. 2 sisi kan? Okey. Next, saya tengok. 1, 7. 1 pergi kepada 7. 1 pergi kepada 7. Okey, habis. Saya tengok lagi. 6 pergi kepada 7. 6 dengan 7. Next, saya tengok. 3, 7. 3 pergi kepada 7. Lepas tu saya tengok. 4, 7. 4 pergi kepada 7. Jadi siaplah graf saya. Okay. Benda ni kita kena buat, kadang-kadang kena buat try and error juga.
Okey, kadang-kadang kita kena susun kedudukannya supaya kita boleh sambungkan semua titik. Okey, jadi inilah contoh bagaimana kita buat langkah demi langkah. Bukannya sekali kita tengok tu dah dapat jawapan, dah dapat bayangan. Tidak. Kita kena buat try and error juga. Okey, latihan untuk hari ini muka surat 134 daripada buku teks tingkatan 4. Praktiskan diri 5.1A, soalan nombor 2, 4 dan 6. Yang tiada buku teks bolehlah rujuk slide ini yang akan diberikan dalam Telegram, WhatsApp dan juga Google Classroom. Di dalamnya ada soalan yang cikgu dah keluarkan daripada buku teks. Soalan nombor 2, soalan nombor 4 dan 6. Nombor 2, 4 dan 6. Okey. Seperti biasa, cikgu akan berikan sedikit tips bagaimana nak menjawab setiap soalan. Okey. Katakan soalan yang 2 ni. 2A. Saya buat 2A. 2A, soalan pertama. Dia suruh kita senaraikan V. V ni ialah bucu. Bucu. Perlu disenaraikan dalam bentuk set. B ni ada bucu apa? A, B, C, D, E. So saya senaraikan A, B, C, D, E. Tutup dengan tata tanda set. Seterusnya soalan tanya NB. NB bermaksud bilangan B. So ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay, senang kan? Seterusnya bagi soalan 2A, saya kena jawab A2. Okay, A2 soalan tanya tentang E. Bila soalan tanya tentang E, itu bermaksud tepi. Dalam kes ini, dia tidak ada label tepi tau. So, kita kena gunakan pasangan bucu. Kita kena gunakan pasangan bucu. Okay, tepi yang pertama. Tepi yang pertama, A ke B. A, B. Okay, tepi ni dah siap. Lepas tu tepi yang kedua, A ke B lagi, koma, A, B, koma. Tepi yang seterusnya, B, C, B, C. Tepi yang keempat, C, C, C pergi C, C, C. Okay. Tepi yang seterusnya, C pergi kepada D, C pergi kepada D, conting saja pada raja tersebut. Kalau tak, nanti kita tinggal mana-mana garisan tau. B kepada D, B, D. Ada lagi, B pergi pada E, B, E. Lepas tu kita tengok AE, A, E. Kita tengok DE, D, E. Ada lagi, D pergi kepada E lagi, D, E. Ada tak lagi? Tak ada. Semua garisan dah dibuat kan? Tutup dengan tata tanda set. So bilangan N, E akan sama dengan, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okey? Satu soalan A ni ada 3 soalan kecil yang perlu dijawab. Okey, seterusnya saya belum jawab yang bilangan darjah tau. Okey. 3. Bilangan darjah sama dengan 2 darab E. Sama dengan 2 darab 10. Sama dengan 20. Sebab saya guna formula, so saya boleh buat dengan cepat. Okey. Jadi saya dah buat 2A. Saya dah buat 2A. Anak-anak semua siapkan 2B pula. Okey, 2A ada 2A1, 2 dan 3. 2B ada 2B1, 2 dan 3. Okey, siapkan sendiri. Baiklah, sekarang kita tengok soalan 4. Soalan 4 adalah soalan melukis graf yang berbilang tepi. Melukis graf yang berbilang tepi. Okey. Maklumat diberikan. Contohnya soalan kita buat 4A. 4A. 4A maklumat diberikan. Sekejap.
Okey, 4A maklumat diberikan. Jadi kita tengok soalan dulu. V ialah terdiri daripada garisan P, Q dan R. V ialah bintik yang kita tengok ada P, Q, R dan S. Okey, maksudnya kita ada 4 bintik ataupun 4 bucu. Okey, so kita tengok step by step. PS, PS. Okey, bermaksud saya buat A P, S. Dia berbilang tepi. P pergi S, P pergi S. P pergi S, P pergi S. Siap yang itu. Okey, seterusnya kita tengok QR, QR. Maksudnya Q pergi R, Q pergi R. Habis lah. Lepas tu kita tengok P pergi P. Maksudnya dia membentuk gegelung. P pergi pada P. Next kita tengok S pergi S. S pergi pada S. Q pergi Q. Ini juga adalah gegelung. Q pergi Q. R pergi R. R pergi R. Okay. Bila melukis jangan lukis macam saya tau. Gegelung saya ni tak cantik. Kena lukis betul-betul gunakan bulatan ke, jangka lukis ke dan sebagainya. Sekejap saya buat gegelung cantik sikit. Tapi macam saya susah nak lukis kat sini, sorry. Saya susah nak lukis kat sini, terpaksa juga buat macam ni. Nanti lukis betul-betul lah dekat buku. Okay. Next, kita tengok apa kendak soalannya. P pergi Q. Kita belum buat P pergi Q. P pergi kepada Q. P pergi kepada Q ialah satu garisan. Lepas tu R pergi S, R pergi S. Habis kan? So, itu sahaja jawapannya. Okey, itu sahaja jawapannya. So, senang kan? Jadi cikgu dah buat 4A, anak-anak semua habiskan 4B. Sila buat 4B sendiri. Melukis saja. Tolong gunakan pensel supaya senang nak padam bila kita tak dapat nak gabungkan semua bucu yang diberikan dalam maklumat. Okey, jadi kalau kita guna pensel senang nak padam. Dalam exam pun, dalam peperiksaan pun sila guna pensel. Untuk melukislah, melukis. Okey, sekarang kita lihat soalan memberi kita maklumat begini pula. Dia kata mempunyai graf, lukis graf yang mempunyai gegelung dan berbilang tepi bagi bilangan darjah. Soalan bagi kita bilangan darjah. Okey, soalan bagi kita bilangan darjah 3, 3, 4. Bila saya tengok 3, 3, 4, dia mewakili darjah tau, bilangan tepi yang keluar daripada bucu. Bila saya nampak 3, 3, 4, saya tahu dia ada 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu. 1 bucu, saya buat soalan 6 1 bucu, 2 bucu, 3 bucu. 3 bucu. Okay, saya tahu dia ada 3 bucu. Okey, bila dia ada 3 bucu, saya kembali pada soalan. Bucu yang pertama dia mesti ada 3 tepi. 3 tepi. Katakan saya ambil bucu yang pertama ini, saya mesti lukis 3 tepi. Sedangkan di sini, saya hanya boleh lukis macam ni tau. 1 tepi. Kalau saya lukis 1, saya lukis macam ni, 2 tepi. Okey, 2 tepi. Okey, jadi adakah ini boleh kita dapat 3 tepi? Tak kan? Jadi bila tak, kita kena buat macam ni pula. Okey, bila tak, kita kena buat macam ni pula. Saya akan cari jalan, saya kata 1 tepi,
2 tepi, 3 tepi. So saya dapat 3 tepi untuk bucu pertama. Habis. Okey. Lepas tu saya tengok bucu yang kedua 3 tepi juga. So bucu yang kedua saya ambil ni. So saya dapat 1 tepi, 2 tepi. Next saya buat yang macam bucu yang pertama, saya kata ini 3 tepi. Okay. So next saya tengok yang bucu yang ketiga. Bucu yang ketiga soalan kata ada 4 tepi. Macam mana saya nak fikirkan 4 tepi? Okey, gegelung saya belum buat kan? Berbilang tepi saya dah buat. Berbilang tepi saya dah buat. Ini ialah berbilang tepi. Berbilang tepi. Saya dah buat. Gegelung saya belum buat. Saya tengok. Daripada bucu yang ketiga ni, 1 tepi, 2 tepi, 3 tepi. Lepas tu, bila gegelung dia melibatkan 2 tepi bagi 1 gegelung tau. Sebab bila dia 1 tepi, 2 tepi balik. Okay. 1 tepi, katakan macam ni. Gegelung sebenarnya macam ni. 1 tepi. Aduh. Ini 1, 2 gegelung macam ni. 1 tepi. Dan yang seterusnya ialah ni. 2 tepi. Okey, tapi bila kita lukis 1 gegelung je sebab dia memang mewakili 2 tepi bagi 1 gegelung. Susahnya lukis benda ni. Okey. 1 tepi, 2 tepi balik. Gegelung memang mewakili 2 tepi. So inilah graf yang kita dapat. Bagi soalan B pula, kita diberikan bilangan darjah 2, 2, 4, 6, 6. Ini ialah bilangan darjah. Soalan beri kita bilangan darjah. Bila saya tengok 2, 2, 4, 6, saya nak tahu bahawa ini berapa bucu. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bucu. Ada 5 bucu. So bucu yang pertama, 2. Saya keluarkan bucu yang pertama, saya tahu dia ada 2. 2 tepi, 2 tepi. So 1 tepi, 2 tepi. Okey, saya dah siap bucu yang pertama. Bucu yang kedua. 2 tepi juga. 2 tepi juga. Kalau saya buat kat sini boleh tak? Saya try Saya try and error. Kalau saya buat kat sini sesuai tak? Katakan saya buat biru. 1 dengan 2. Okey, bucu yang kedua. Okey, habis bucu yang kedua, saya tengok bucu yang ketiga ada 4. Bucu yang ketiga ada 4. Okey, cuba fikirkan bucu yang ada 4. Katakan saya buat bucu kita mesti fikirkan dia mesti ada gegelung. Dia mesti ada gegelung. Okey, dia mesti ada gegelung. Kalau saya buat gegelung yang ada 4, katakan saya buat bucu yang dekat tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni saya buat 1 bucu. Bila dia ada gegelung, sebab soalan kata mesti ada gegelung berbilang tepi, saya nak cuba buat gegelung lah. Okey. Saya nak cuba buat gegelung, saya buat 1, 2. Okey, 1, 2. Okey, lepas tu saya sambungkan, saya tengok mungkin saya nak buat macam ni. 1, 2. So saya dapat 1, 2, 3, 4. Siap. 1, 2, 3, 4. Siap. Okey, so saya dapat bucu yang ketiga ada ni. Okey. Bucu yang seterusnya dia kata ada 6. So saya buat bucu yang seterusnya ada 6. So saya dapat, katakan saya buat 1 lagi bucu kat sini. Saya buat 1 lagi bucu kat sini so, untuk dia jadi lengkap. Sebab dia ada 5 bucu. Okey, bagi bucu yang ke-6 saya nak buat macam ni tau. Ini dah 1. Okey, ini dah 1.
satu, ini satu tau. Okey, ini dua, lepas tu saya kena fikir, satu, dua. Tak boleh kan? Tak boleh, saya baru ada dua. Kalau saya buat gegelung, kat sini, kalau saya buat gegelung lah, saya baru dapat 4. So, tak sesuai kan? Tak sesuai, saya tak dapat lengkapkan semuanya sekali. Saya tak dapat lengkapkan semuanya sekali. Satu, dua, okey. Tak boleh. Okey. So, kalau saya buat macam ni, saya akan padam ni, lepas tu saya try and error. 1, 2, 3, 4, 5 pun tak boleh juga. Maksudnya, graf saya ini tak sesuai. So, saya padam semua. Okey, saya padam semua. Tadi grafnya ialah 2, 2, 4, 6, 6. So saya dah padam semua tau. Kena padam semua sebab saya dah cuba jaya tak dapat. Okey. So saya buat semula. Bukan semestinya kita buat kali pertama tu kita akan dapat jawapan. So tadi tak boleh. Saya try buat macam ni pula. Bintik satu, bucu satu, ada 2 tepi. Satu tepi. Satu tepi, 2 tepi. Okey. Saya try buat yang kedua pula, 2 tepi juga. Saya buat dekat sini pula lah. Saya nak buat macam ni. Ini semua cuba jaya tau. Tak semestinya kita buat tu kita dah berjaya dah. 1, 2. Okey. Saya dah dapat 2 bucu macam ni. Okey, bucu yang keempat, yang ketiga. Bucu yang ketiga sebab dia ada 5 tau. Jadi saya nak cuba buat macam ni. 1, 2, 3, 4. Yang warna biru ni ialah yang telah kita siap. Bucu yang ketiga, sorry. Ini yang 4 ni. Dia ada 5 bucu. So saya try letakkan 1, 2, 3, 4, 5 macam tu. Okey, saya try. Tetapi yang warna biru ni ialah yang saya dah uji betul. Yang warna biru ni yang saya dah uji betul. Sekarang saya nak buat yang bucu yang ada 4 tepi. Okey. So saya mesti ada gegelung dan saya mesti ada berbilang tepi. Saya akan cuba macam ni. Okey. Bukan mudah tapi kita kena cuba sampai berjaya. Okey, saya akan buat macam ni. 1, 2, 3, 4. So, siap. Okey, ini siap. Saya tandakan dengan biru. Bucu yang warna biru tu dah siap. Okey, next saya tengok 6. So, saya ambil satu bucu ni, saya try buat 6. Okey, ini dah ada 1, 2, 3, 4. Okey, kita belum buat apa? Kita belum buat gegelung. Satu gegelung mewakili 2 tepi. Sebab dia akan berbalik semula. 1, 2 tepi. Satu gegelung ni dia akan mewakili 2 tepi. Kita lukis sekali saja, jangan lukis 2 kali. Tapi kita tahu bahawa gegelung ni mewakili 2 tepi. Sebab dia pergi dan balik. So ada 2 tepi. Okey, bila melukis, lukis sekali. Macam ni. Okey, so saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so saya berjaya dapat 6. Kalau kat sini 6, saya tahu kat sini juga saya boleh buat cara yang macam tu. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So saya dah dapat menjawab soalan B. Yang ni B. So bukan semestinya kita buat kali pertama tu kita dapat jawapan. Okey, kita kena buat, cuba dan cuba lagi. Kalau saya buat macam ni pun dikira betul tak? 1, 2, 3, 4 bucu. Bucu pertama tadi macam ni.
Kalau saya buat bentuk ni pun sama tau. Jangan kata tak sama dengan jawapan saya, maka jawapan anda adalah salah. Tak. Ini juga betul. Sebab saya dah boleh menjawab soalan. Ini ketika saya simak, ini bucu yang pertama, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okey, saya cek bucu yang kedua, 1, 2, 2. Simak kat sini, 1, 2, betul. Saya simak yang ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Saya simak kat sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, betul juga. Dengan kata gambar raja tu berlainan dengan cikgu ke dan sebagainya, atau berlainan dengan kawan, jawapan anda salah. Tak. Dia boleh dalam pelbagai bentuk jawapan asalkan memenuhi syarat yang diberikan dalam soalan. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Selamat belajar, jaga kesihatan dan tolong lengkapkan semua tugasan yang diberikan. Terima kasih.